kepada semua follower Pak Emma. Hari ini kita bertemu lagi di dalam segmen Tanya Pakar bersama dengan saya, hos anda, Amy Hasnida. Dan dengan sukacitanya ingin saya maklumkan kepada anda semua bahawa segmen Tanya Pakar kita pada kali ini dibawakan oleh jenama susu kambing Carry Home. Thank you Carry Home. Okey, sebenarnya kita nak bercerita tentang perkembangan dan tumbuhbesaran anak. Dan tahukah anda bahawa sebenarnya penting untuk kita peka dengan perkembangan dan tumbuhbesaran anak-anak ini? Caranya mudah sahaja. Macam mana nak tahu okey tak perkembangan anak kita ni? Rujuk sahaja ke buku kesihatan anak yang kita bawa ke klinik kesihatan setiap kali kita bawa mereka temu janji di klinik. Baik, sebelum kita bersama dengan tetamu jemputan kita pada hari ini, saya nak recap sikitlah 2 episod sebelum ini yang dibawakan oleh jenama susu kambing Carry Home. Kita bersama dengan Dr. Mala, yang mana Dr. Mala bercerita tentang imuniti dan kesihatan anak. Kemudian di episod kedua kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi yang bercerita tentang potensi dan pencapaian anak. Jadi bersama dengan kita hari ini seorang juga pakar yang saya kira diikuti di media sosialnya kerana banyak membuat perkongsian-perkongsian tentang kesihatan perkembangan anak-anak. Tapi sebelum itu ingin saya maklumkan sekali lagi bahawa sesi kita pada hari ini dibawakan oleh jenama susu kambing Carry Home, yang mana susu kambing Carry Home ini diformulasikan dengan SN2 palmitate. Formulasi ini sebenarnya dapat membantu proses penghadaman dan penyerapan kalsium dan membantu mengurangkan masalah kolik dalam kalangan kanak-kanak dan bagus juga untuk usus mereka. Jadi tak nak membuang masa lagi, saya ingin memperkenalkan tetamu jemputan kita pada hari ini adalah Dr. Harith. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey Doktor, relax sikit. Okey. Regang-regang sikit. Okey, Doktor pertama kali bersama dengan kita, tetapi hari ini kita akan bercerita dengan Doktor tentang perkembangan anak. Dengan topik kita, bantu perkembangan anak mengikut usia, pastikan dapat nutrisi secukupnya. Soalan yang pertama Doktor, boleh tak Doktor terangkan milestone anak-anak, apa perkembangan mereka yang seharusnya mereka dah capai sekurang-kurangnya sebelum mereka masuk ke sekolah? Silakan. Pastinya perkembangan untuk kanak-kanak ni amatlah penting dan kita boleh rumuskan kepada 4 komponen yang paling utama. Yang pertama adalah perkembangan kasar, perkembangan halus, percakapan dan sosial. Okey. So bila kita cerita pasal perkembangan secara total, kita kena faham yang bahawa perkembangan kasar adalah berkaitan dengan pergerakan, berjalan, berlari, naik tangga, turun tangga, melompat. Dan untuk pergerakan halus amat penting adalah untuk bagaimana mereka memegang pensel dan juga macam mana mereka menggerakkan pergerakan tangan mereka. Okey, dalam pertuturan kita ada 2 komponen yang penting. Okey, komponen yang pertama adalah kita panggil sebagai pemahaman dan kedua adalah pertuturan. Okey, pertuturan maksudnya adalah perkataan yang boleh kita kanak-kanak boleh keluarkan dalam masa yang sama, macam mana mereka gabungkan 2 perkataan. Dan satu lagi adalah daripada segi pemahaman, daripada segi arahan yang ibu ayah cuba keluarkan untuk mereka faham, dan mereka faham daripada segi certain perlakuan dan juga tentang warna dan tentang arahan-arahan yang spesifik. Dan yang satu lagi adalah berkenaan dengan sosial. Sosial adalah macam mana tingkah laku mereka terhadap orang lain, macam mana mereka berkomunikasi dengan secara non-verbal dan dalam masa yang sama macam mana mereka menjaga diri mereka. Contoh, dan macam mana mereka pakai baju, pakai seluar, dan macam mana mereka bergaul dengan kanak-kanak lain. Dan dalam masa yang sama juga kita melihat kepada cara mereka makan juga kita tengok. Baik, jadi 4 elemen yang Dr. Harith kongsikan dengan kita tadi adalah orang kata kira macam carta lah ya Doktor. Betul? Untuk kita tengok di mana kekurangan atau di mana orang kata masalah anak itulah sebelum kita dapat detect kan. Jadi 4 elemen tadi, jadi ibu ayah yang sedang mendengar sekarang ni boleh catat, boleh perhatikan anak-anak, terutamanya anak-anak yang dah nak bersekolah ni, memang perlu kuasai 4 elemen yang Dr. Harith katakan kepada kita tadi dah. Tapi Doktor, kita nak juga tanyalah kepada Doktor, apakah red flags yang boleh ibu ayah perhatikan sekiranya berlaku kepada anak-anak mereka? Red flags ni sangat-sangat penting kepada semua sebab kita nampak red flag ni adalah tanda-tanda awal yang kita perlu tahu sebelum kita berjumpa dengan doktor. Okey, pertama sekali adalah untuk kanak-kanak 18 bulan, mereka mesti dah boleh jalan. Okey, kalau mereka tidak boleh jalan dengan baik, kita mesti berjumpa dengan doktor, kita kena tahu apakah punca dan doktor akan mengenal pasti dan buat pemeriksaan lanjut untuk anak-anak ini. Nombor 2 adalah daripada segi pertuturan. Kanak-kanak selalunya boleh
boleh bercakap perkataan pertama ketika anak umur 18 bulan. Kira-kira contoh perkataan yang bermakna maksudnya adalah mama, papa, susu betul. Susu benda-benda yang common yang selalu kita memang selalu gunakan seharian kan. Dan untuk 2 tahun mereka dah boleh gabungkan 2 perkataan menjadi satu ayat. Contoh macam nak makan, saya suka, mak mana macam tu, dan selalunya perkataan ni adalah jelas dan kita boleh dengar tak ada pelat and tak ada gagap, selalunya mereka boleh bercakap dengan baik. Jadi secara sosial yang Dr. Harif maksudkan adalah bukan sahaja kepada ahli keluarga, bersama ahli keluarga, contohnya ibu ayah ataupun adik-beradik, tetapi juga persekitaran yang lain lah. Betul. Maksudnya mungkin kalau dihantar ke taska, dihantar ke rumah pengasuh, anak-anak ini juga dapat bergaul dengan baik. Betul doktor? Betul. Jadi itu dia salah satu lagi yang doktor telah kongsikan bersama dengan kita. Tapi ingin saya kongsikan lagi sekali bersama dengan semua penonton sekarang bahawa segmen Tanya Pakar kita kali ini dibawakan oleh jenama susu kambing Carry Home, yang mana ia mengandungi 400% lebih DHA yang dapat membantu untuk memperbaiki atau menguatkan lagi pembelajaran kognitif dan bagus untuk kesihatan mata anak. Jadi selain itu juga susu ini tiada gula tambahan dan rasa manisnya adalah semula jadi dari susu kambing itu sendiri. Jadi bagus betul tak? Jadi kita nak teruskan perbincangan bersama dengan Dr. Harif. Tapi sebelum itu kita nak saksikan dulu VT istimewa dari Carry Home. Dipersilakan. Sebagai ibu bapa, anda pasti inginkan susu formula yang terbaik dengan pelbagai manfaat untuk anak anda. Cubalah susu kambing Carry Home dari New Zealand. Carry Home memberikan anak anda permulaan hidup yang baik. Ia mengandungi S1 palmitate dan nukleotida yang menyokong kesihatan usus, sistem imun dan pertumbuhan anak anda. Teknologi NutriCap mengekalkan nutrien semula jadi agar mudah dihadam. Berikan anak anda khasiat susu kambing dengan Carry Home. Brand Power membantu anda berbelanja dengan lebih bijak. Itu dia tadi VT istimewa daripada jenama susu kambing Carry Home. Jadi saya rasa bila ibu ayah dah menonton tadi VT itu, mungkin dah bagi sikit picture lah betapa bagusnya susu kambing Carry Home ini untuk membantu anak-anak anda membesar dengan lebih baik dan lebih sihat. Okey, kita tak nak buang masa lagi, kita nak ke soalan yang seterusnya bersama dengan Dr. Harif. Kita nak tanya dengan doktor, apa cadangan aktiviti yang menarik ataupun yang sesuai, yang terbaik untuk merangsang perkembangan anak, terutamanya untuk membantu mereka untuk belajar dengan lebih baik dan lebih fokus? Sebenarnya yang paling penting adalah semuanya berada dalam rumah. So kita kena faham yang bahawa banyak daripada kalangan kita yang merasakan bahawa telefon, televisyen ini adalah amat penting bagi mereka kanak-kanak. Sedangkan adalah permainan, aktiviti-aktiviti di dalam rumah dan luar rumah adalah sangat-sangat penting. Saya bagi satu contoh yang paling mudah saja. Ambil satu biji bola, lepas tu kita boleh sepak bola, lepas tu mak pun sepak bola, ambil sama juga sepak bola dan sepak bola kepada anak balik. So ini adalah satu interaksi yang sebenarnya kita kena faham. Ia adalah satu interaksi yang amat mudah. Kita nampak macam sepak bola saja, tapi sebenarnya bila kita sepak bola, anak akan mula mengeluarkan perkataan-perkataan dan mula ada eye contact yang baik. Dan apa lagi aktiviti lain yang kita boleh buat? Kita boleh buat mewarna, menulis, kita tingkatkan fine motor ataupun pergerakan halus anak kita. Dalam masa yang sama ini akan meningkatkan perkembangan mereka. Dan yang paling-paling penting adalah kita jangan sekat. Saya faham bila zaman COVID yang menghalang anak kita keluar daripada berkomunikasi dengan orang lain, tetapi sebenarnya itu adalah dahulu. Sekarang kita kena keluarkan anak kita bersama dengan kanak-kanak lain kerana interaksi bersama kanak-kanak yang berlainan bukan daripada rumah kita, dan mereka akan dapat memahami apakah sebenarnya yang berlaku di sekitar rumah dan di sekitar di tempat-tempat yang lain. Okey, ketahuan gadget sekarang ni semakin lama semakin teruk dan ia mendorong kepada satu masalah yang paling common sekarang ni adalah autism. Itu yang kita paling bimbang lah sekarang ni. Baik, jadi sebenarnya berkomunikasi dengan rakan-rakan lain di luar rumah juga, selain macam doktor kata tadi build social skill, dapat juga sebenarnya meningkatkan keyakinan diri anak juga. Mereka lebih berani, lepas tu mereka pun lebih, orang kata, terbuka dengan apa yang berlaku di persekitaran mereka. Betul tak doktor? Betul. Jadi sebenarnya mereka observe macam-macam apabila kita bawa anak keluar. Okey doktor, kita nak bercakap juga tentang pengambilan susu di dalam diet anak-anak kan. Pengambilan susu kambing ni sebenarnya membantu menguatkan imuniti anak. Jadi
Jadi bila mereka sihat, mereka lebih mudah untuk belajar. Jadi mungkin doktor boleh beri saranan sebab ada kanak-kanak ni yang sukar ataupun mengelak bila kita nak minta minum susu. Jadi apa yang doktor boleh sarankan cara-cara ibu ayah boleh lakukan untuk menggalakkan anak-anak minum susu? Susu ni sebenarnya amat penting untuk memastikan anak kita boleh ada pembesaran yang baik. Kebanyakan mereka merasakan susu apabila mereka dah umur besar sedikit, umur 3, 4, 5 tahun. Mereka rasa susu tak penting sebenarnya. Tapi bagi pendapat saya, susu amat penting adalah daripada segi mikronutrien, makronutrien amat penting daripada segi protein, karbohidrat, daripada segi minerals. Ia adalah banyak membantu kanak-kanak. So macam mana kita nak galakkan anak kita daripada minum susu? Satu, buat rutin. Okey, rutin amat penting. Maksudnya rutin tu kita kena sentiasa setiap pagi bangun pagi minum susu. Okey, nombor satu, rutin. Nombor dua, daripada segi tu mak ayah pun kenalah ambil turut serta juga. So ibu pun minum susu juga, ayah pun minum susu sekali. So nampak tu dalam satu keadaan yang semua rasa seronok minum susu. Dan nombor tiga, kanak-kanak sekarang tuan-puan, mereka amat memilih daripada segi situasi. So apa kita buat adalah kita berikan cawan yang special untuk minum susu, ataupun kita bagikan cawan untuk kartun ke untuk bagi dia semangat untuk minum susu. Dan nombor empat, kita boleh cerita dengan anak kita sebenarnya susu ni untuk apa kebaikannya, dan dengan masa yang sama anak kita faham dan anak kita mesti nak minum susu. Baik doktor, kita nak tanya juga dengan doktor. Kita sebab bila bersembang dengan Dr. Haris tadi, dia malu-malu. Ni dia dah keluarkan dah dia punya serangan-serangan dia dengan fakta-fakta dan juga input-input yang berguna untuk kita gunakan di dalam kehidupan seharian kita. Jadi sebelum tu saya nak maklumkan sekali lagi, mungkin ada yang baru menonton, baru join, bahawa segmen Tanya Pakar kita pada kali ini dibawakan oleh jenama susu kambing Carry Home. Dan untuk pengetahuan anda, susu ini dihasilkan dengan teknologi NutriCap yang melibatkan 1 kali pemanasan untuk melindungi khasiat semula jadi susu kambing itu sendiri. Jadi lemak di dalam susu kambing Carry Home ini juga lebih lembut dan membuatkan ia mudah untuk dihadam. Sebab itulah kita katakan tadi jenama susu kambing Carry Home ini bagus untuk sistem penghadaman dan usus anak-anak. Baik doktor, kita nak tanyakan soalan yang seterusnya kepada doktor. Susu kambing dapat membantu pembesaran dan perkembangan anak-anak. Kita nak tanya betul atau tidak, dan boleh tak doktor jelaskan tentang hal ini? Okey, susu kambing ni adalah satu susu daripada banyak susu di pasaran. Okey, so pastinya ia akan meningkatkan pembesaran anak-anak. Tapi kita tak boleh sangkal lagi yang susu kambing ada juga nutrisi yang penting untuk kanak-kanak. Dalam masa yang sama mereka juga untuk pembesaran anak-anak, ia juga memberikan daripada segi antibody. Dalam masa yang sama juga kita boleh nampak kajian banyak menunjukkan yang bahawa mereka sebenarnya akan kurang risiko untuk alergik kepada susu. So kalau ini kita akan nampak semakin lama anak-anak kadang-kadang dia banyak yang alergik pada susu kan. So dengan cara cubaan pada susu kambing juga adalah satu yang baik sebab kajian terbaru menunjukkan ia amat baik daripada segi keberkesanannya. Dan susu ni adalah satu makanan tambahan yang sangat-sangat penting. Tetapi kita ramai daripada kita pandang ia sebagai satu benda yang enteng kerana mungkin bukan jadi tradisi kita. So ramai yang merasakan pada umur 5 tahun tak boleh minum susu. Okey, umur 7 tahun tak boleh minum susu. Sedangkan sebenarnya ia amat penting untuk anak kita teruskan. Mungkin mula-mula daripada umur 1 tahun, mungkin kita boleh bagi lebih 5 kali sehari kan. Tapi bila umur dah 3 tahun, 4 tahun, mereka boleh minum 2 kali sehari pun cukup baik sebenarnya. Untuk tambahkan pembesaran mereka daripada segi ketinggian, daripada segi berat badan, dan sebenarnya ia mencegah daripada jangkitan kuman. So ada merasakan bahawa berat badan ni tak penting sebab dia kata tak apalah doktor, bila anak saya kurus pun, tak tinggi pun tak ada masalah pun. Tapi sebenarnya bila kita buat kajian lagi lebih mendalam, rupa-rupanya bila anak tak dapat berat badan yang bagus, antibody juga tidak terhasil dan mereka amat mudah dapat jangkitan kuman. Selalu masuk hospital, amat kerap dapat pergi ke klinik, dan akhirnya anak punya pembesaran lebih teruk lagi dan dia akan menjejaskan perkembangan. Yang mana akhirnya akan menjejaskan perkembangan, pergi ke sekolah pun akan ada masalah kelak.
Itulah dia, kalau boleh kita kata lebih baik mencegah dari merawat. Betul doktor? Okey, itu dia tadi sebenarnya seronok kita bersembang dengan Dr. Haris ni, tapi itulah orang kata masa sentiasa mencemburui kita. Kita dah di penghujung segmen Tanya Pakar kita untuk kali ini, tetapi ada soalan terakhir untuk saya, untuk doktor. Boleh tak doktor berikan sedikit nasihat kepada ibu ayah di luar sana untuk memastikan anak-anak ini kekal sihat dan berkembang dengan baik? Okey, so kita kena faham yang bahawa bila zaman berubah daripada zaman COVID tahun 2020, ramai yang merasakan mereka patutnya letakkan anak di rumah. Tapi saya percaya yang bahawa bila kita letakkan anak di rumah sahaja, mereka tidak dapat bersosial, mereka tak dapat exposure kepada banyak, mungkin virus-virus itu pun baik juga untuk memberikan antibody kepada anak-anak. Dalam masa yang sama, kita kena faham yang bahawa perkembangan anak-anak ini, kita kena faham dekat klinik kesihatan, mereka selalu melihat perkembangan anak-anak. Dengan cara macam tu, kita pun dapat detect perkembangan anak-anak awal jika ada masalah. Saya amat sarankan kepada mereka yang nampak anak-anak yang ada masalah red flag tadi, so terus pergi berjumpa dengan klinik kesihatan ataupun doktor berdekatan anda untuk dirujuk kepada doktor pakar kanak-kanak. Kami amat berbesar hati untuk membantu anak-anak. Sebenarnya hanya sedikit saja perubahan yang berlaku di dalam rumah sebenarnya dapat membantu anak-anak ini, dan dengan cara macam tu kita akan dapat nampak anak bukan saja sihat, anak bukan saja dapat pergi sekolah dengan baik, tetapi ibu dan ayah juga tak ada bimbang. So dengan segmen yang macam ni sebenarnya memberikan impak yang sangat bagus kepada ibu dan ayah supaya dapat tambah ilmu. Betul. Jadi mungkin kalau kata nak belajar dekat luar tu tak tahu di mana nak cari, betul doktor? Tapi dengan adanya segmen Tanya Pakar ini menjawab persoalan-persoalan yang mungkin ibu ayah nak tanyakan tetapi tak tahu ke mana nak tanya. Jadi instead of cari je Google sahaja di internet, lebih baik lihat sendiri atau dengarkan sendiri perkongsian daripada pakar. Baik, itu dia macam-macam ilmu yang telah dikongsikan oleh Dr. Haris bersama dengan kita hari ini. Jadi saya mengharapkan setiap perkongsian daripada doktor tadi dapat membantu kita, ibu ayah semua, untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita dan memastikan perkembangan dan tumbesaran mereka ni berjalan dengan lancar dan dengan baik sekali. Jadi terima kasih doktor. Diharapkan setiap perkongsian dari doktor tadi dapat membantu ibu ayah dalam menjalani kehidupan seharian, dan oleh itu kita nak ucapkan selamat tinggal kepada semua penonton kita. Jadi kita lambai ke kamera doktor. Assalamualaikum, jaga diri baik-baik. Bye. Setujukah anda bahawa susu dapat membantu perkembangan dan tumbesaran anak-anak? Sebagai ibu saya setujulah, susu memang dapat membantu tumbesaran anak-anak. Sebab susu ni dalam tu ada kandungan kalsium yang tinggi, protein, dan memang bagus untuk budak-budak. Ya, sangat membantu. Dari segi pembesaran dia punya badan, otak, kesihatan, tulang. Setuju sangat. Saya ada anak yang minum susu dan dia membantu dia punya segi tumbesaran dia. Sebab berat dia tak apa nak bagus. Jadi bila kita bagi susu, kita nampak dia punya progress punya tumbesaran dia.